Di mana wanita? Di pejabat agama kah ataupun di kampung? Kampung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya anda sedang menyaksikan program 999. Saudara, siasatan kes kebocoran kertas soalan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR semakin positif. Penubuhan kumpulan petugas khas oleh pasukan polis Kuala Lumpur membawa kepada penahanan beberapa orang guru. Akibat kebocoran soalan itu, hampir 500,000 pelajar terpaksa menduduki semula peperiksaan kertas sains dan bahasa Inggeris UPSR pada 30 September ini. Berhubung kes itu, 4 individu termasuk seorang guru besar dari Pulau Pinang dan seorang ejen insurans dari Kuala Lumpur direman sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan. Manakala seorang jurutera berusia 34 tahun dari Kemaman Terengganu ditahan pada jam 1 tengah hari semalam dan turut direman 4 hari sehingga 20 September ini. Ahad lalu, 4 guru dari Perak dan Pulau Pinang dilaporkan ditahan polis, namun 2 daripada mereka dibebaskan dengan jaminan lewat petang semalam. Ini menjadikan jumlah suspek yang ditahan setakat ini ialah 7 orang. Penahanan kesemua suspek yang berusia di antara 30 dan 54 tahun itu dibuat selepas pihak polis mengambil keterangan 12 individu. Mereka terdiri daripada 6 pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia dan 5 guru serta seorang wartawan. Butiran soalan tersebut dipercayai disebarkan menerusi aplikasi telefon pintar. Ekoran itu, 10 gadget komunikasi milik 10 orang guru dan pegawai pendidikan dirampas sebelum dihantar ke Jabatan Kimia di Petaling Jaya untuk dianalisis. Sementara itu, 2 pegawai tinggi Lembaga Peperiksaan digantung tugas serta merta. Pergantungan itu tertakluk kepada tempoh dan hasil siasatan pihak berkuasa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, SAC Gan Kok Meng, meminta agar semua pihak memberi masa kepada pasukan petugas menjalankan siasatan dan tidak membuat sebarang spekulasi tentang kes ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 8-1 Akta Rahsia Rasmi 1972 iaitu kesalahan memiliki dan mendedahkan kepada umum bahan rasmi yang dikategorikan sebagai rahsia kerajaan secara salah. Bersalah boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 7 tahun dan denda. Mengaku tinggal sebilik bersama adik tiri. Itu antara alasan yang diberikan oleh sepasang kekasih bagi mengelak ditahan penguatkuasa. Ada yang cuba menyembunyikan pakaian wanita dan ada pula yang cuba menyembunyikan diri di bawah kain selimut. Walau bagaimanapun, hela itu berjaya dikesan pihak berkuasa. Operasi cegah maksiat ini dianggotai 11 penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Mereka dibantu 2 anggota polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Operasi bermula jam 11 malam diketuai penolong penguatkuasa Khamis Jamil. 4 buah hotel bajet di sekitar kampung air Kota Kinabalu diserbu. Dia 2 bulan. 2 bulan. Ya, dia 2 bulan. Sama juga tu. Di mana wanita? Di Pitas? Di pejabat agama kah ataupun di kampung? Kampung. Pasangan yang baru saja tiba dari Pitas ini mendakwa sudah bernikah tetapi belum memohon kad pengakuan nikah daripada Jabatan Agama Islam Daerah. Namun, status perkahwinan mereka diragui pegawai penguatkuasa lantaran jawapan yang sering bercanggah. Tiada lagi. Satu bilang tinggal. Mana satu yang betul? Saya yang betul. Ha? Mana lagi? Tiada lagi. Bila tarik kamu nikah? Dengan harga di antara RM20 dan RM45, hotel ini dikatakan menjadi sarang pelakuan sumbang pasangan kekasih untuk memadu asmara. Pemeriksaan rambang di tingkat 2 hotel ini turut menemukan sepasang lagi anak muda. Orangnya. Satu orang. Boleh tengok. Ibarat berlindung di balik telunjuk, ternyata bunyi air dari kamar mandi menimbulkan syak. Pemuda ini kemudian mengaku tinggal bersama adik tirinya bagi mengelak daripada ditahan pihak berkuasa. Ada betul ke adik tiri? Adik tiri lah.
yang tujuan pergi sini? Hah? Belajar? Hasil pemeriksaan lanjut, Hela itu sekali lagi mengundang Kamu Padang. tahu tak apa punya kamu punya kesalahan? Sebab kamu bukan mufril, tidak ada ikatan apa-apa suami istri, dan kamu berdua-duaan di sini. Ya, sudahlah. Ya. Cik, tolong bagi kerjasama, Cik. Dalam satu pemeriksaan lain, pintu yang diketuk lebih 10 minit oleh pihak penguatkuasa tidak diendahkan penghuninya. Alternatif lain digunakan bagi meninjau keadaan di dalam. Cik, minta tolong buka. Baru apa? Apa? Baru bangun. Mana kaki? Kamu suami istri tak? Jangan begitu. Kita cuma buat pemeriksaan saja. Kamu tahukah section dia kalau menghalang pejabat awam buat kerja, buat tugas? Ini pula cubaan seorang pelajar institusi pengajian tinggi menipu pegawai penguatkuasa yang kononnya tinggal bersendirian. Sendiri kan? Nah, kita keluar dulu, kita keluar. Boleh minta aksi kita kah? Hai, kau bilang sendiri. Kenapa kau ni? Hah? Minta isi. Minta isi, minta isi. Minta isi. Duduk ya. Suka. Sempurna. Minta isi. Sempurna. Boleh. Coba bangun. Saya tak kau boleh isi. Bangun. Kau ni. Apa kau mau tipu ni ya? Coba isi. Dia mesti. Kamu suami isteri kah? Tidak ni kebetulan ni. Betul apa ni? Kamu sebarang Taktik pemuda berusia 24 tahun ini yang cuba menyembunyikan teman wanitanya di balik selimut gagal mengaburi mata pihak berkuasa. Mereka turut mendakwa terpaksa menyewa bilik penginapan kerana terlalu penat bersiar-siar di sekitar bandaraya. Baru semalam? Baru malam ya. Baru malam ya. Operasi ini yang berakhir jam 2 pagi berjaya menahan 4 pasangan berumur lingkungan 20 hingga 30 tahun. Kesemua ditahan kerana melanggar enakmen jenayah syariah Negeri Sabah Seksyen 84. Jika sampai kesalahan boleh didenda tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Sindiket dadah tempatan semakin tega melakukan aktiviti memproses dadah jenis sintetik. Begitupun hasil maklumat dan juga kerjasama orang awam. Makmal dadah yang beroperasi di Shah Alam Selangor itu berjaya diserbu. Kita ikuti laporannya. Satu demi satu, makmal dadah dibanteras pihak polis. Terbaru sebuah gudang dipercayai milik warga tempatan diserbu jam 9.30 pagi di kawasan perindustrian Seksyen U5 Shah Alam Selangor. Ia hasil maklumat dan kerjasama orang awam yang curiga dengan aktiviti di gudang itu. Serbuan dilakukan oleh pasukan Special Tactical Intelligence Narcotics Group atau STING daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat yang juga terus memberi sokongan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dalam menyampaikan maklumat-maklumat yang membolehkan kita menjalankan siasatan lanjut dan terusnya membongkar kegiatan-kegiatan memproses dadah di dalam negara kita. Antara yang dirampas adalah 112 kg pil yang disyaki mengandungi bahan prekursa iaitu salah satu bahan untuk memproses dadah jenis syabu. Kita percaya ianya diselundup dari luar sebab bahan epidin ini tidak ada dalam negara kita. Kita diselundup masuk dalam bentuk yang macam ini untuk mengelirukan yang Turut dirampas adalah beberapa peralatan khas yang digunakan untuk tujuan memproses dadah serta bahan kimia seperti asid hidroklorik, aseton dan toluene.
Selain itu, 6 liter cecair syabu dan 1.67 kilogram kristal syabu turut ditemui. Rampasan dianggarkan bernilai RM500,000, namun pihak polis percaya makmal haram itu mampu memproses dadah dalam kuantiti yang lebih besar hanya dalam tempoh 24 jam. Justru kejayaan pihak polis menumpaskan operasi makmal haram ini mampu melumpuhkan sindiket dadah yang mungkin menyasarkan pasaran dalam negara. Semasa serbuan ke atas premis itu pada 5 September lalu, tiada tangkapan dan aktiviti memproses dadah dijalankan. Begitupun pihak polis kini telah mengenal pasti mereka yang terlibat dan akan memberkas mereka untuk tindakan lanjut. Buka, you bawa lari apa jadi kan? Tak nampak you bawa itu kereta. Mereka mendakwa hanya membantu rakan sendiri. Biarpun baru sebulan mengenali kumpulan wanita warga asing ini, tindakan melarikan mereka ternyata mengundang padah. 2 lelaki warga tempatan antara yang ditahan dalam satu serbuan di Sri Kembangan Selangor Khamis lalu. Hasil risikan 2 minggu, sebuah premis hiburan di Sri Kembangan Selangor yang telah dikesan menjadi sarang pelacuran diserbu Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya. Sayang ini diketuai Ketua Unit Tindakan Imigresen Putrajaya, Hazizan Abdullah bersama 30 anggota. Menyedari kehadiran pihak berkuasa di premis pada jam 10 malam, ada yang cuba melarikan diri. Taktik licik mereka walau bagaimanapun gagal apabila pihak imigresen berjaya menjejaki mereka di sebuah pejabat yang terletak hampir 150 meter dari lokasi serbuan. Pemeriksaan lanjut di dalam premis ini menemui 2 lelaki tempatan dan 7 wanita warga asing yang bersembunyi di sebuah bilik gelap. Sekarang buka, you bawa lari apa jadi kan? Tak nampak you bawa itu kereta. Walaupun cuba untuk berdalih, pihak berkuasa percaya bahawa kedua-dua lelaki yang berusia 27 dan 33 tahun ini adalah dalang yang melarikan sekumpulan wanita dari pusat hiburan sebelum ini. Setelah buntu dalam memberi alasan, mereka mengakui kononnya cuba berlagak hero dengan menyelamatkan wanita tersebut daripada dicekup pihak imigresen. Messi. Suara tak punya, dia kan? Sudah dapat suara. Suara tadi tak punya, bu. Suara depan tak suara. Ada kunci kereta. Ada kunci yang saya. Ekoran cubaan bersubahat, mereka antara ditahan bersama 8 orang wanita warga asing. Sana, saya coba dia pergi sana minum untuk customer sama dia. Saya sampai sana tengok dia orang doang. Dan dia minta tolong, saya tolong saja lah. You tolong you bawa dia orang sini lah. Tolong saja. Pada masa tu, saya tak fikir banyak. Saya cuma tengok mereka kesian kan, tentang dikali duit. Itu saja saya fikir. Jadi, jangan kap saya boleh. Ini kap saya memang susah. Juga ibu ya, ibu mau susah. Tolong kan. Jangan lupa. Pihak imigresen turut menemui sebuah premis berhampiran yang dipercayai menjadi tempat tinggal bagi lebih 30 orang warga asing. Siasatan awal mendapati wanita warga asing yang ditahan bukan hanya menjadi teman berhibur buat pelanggan hidung belang, malah turut menawarkan khidmat seks dengan harga lingkungan RM200. Come here alone or what? Or you come by agent? So why you work here? Setiap soalan yang kami ajukan hanya sia-sia. Gerak tubuh mereka seolah-olah sudah diajar untuk berdiam diri setiap kali ditahan penguatkuasa. Kesemua wanita yang ditahan disyaki melakukan aktiviti tidak memoral. 5 disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Peraturan 39B, Peraturan Malaysia 1963, dan 3 orang disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6C atau yang bersifat kerana tidak mempunyai dokumen penyelidikan yang sah. Kesemua warga asing yang ditahan ditempatkan di depo tahanan imigresen untuk siasatan lanjut.
Berselindung di sebalik rumah teres 2 tingkat, namun sebuah pusat pembungkusan video cakra padat VCD dan DVD cetak rompak dikesan beroperasi di Taman Mayang, Petaling Jaya. Kegiatan haram yang dijalankan sejak 3 bulan lalu itu terbongkar apabila premis ini diserbu pihak polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman baru-baru ini. Hasilnya lebih 100,000 keping VCD dan DVD yang tidak memiliki sijil perakuan B dirampas dan dianggarkan bernilai hampir RM600,000. Menurut pihak polis, kesemua bahan cetak rompak ini dipercayai akan dibekalkan kepada pasaran haram di sekitar Lembah Klang. Selain itu, operasi yang diketuai Inspektor Firdaus Abdullah turut menahan 6 individu termasuk seorang wanita tempatan kerana didakwa terlibat dalam sindiket ini. Mereka yang berusia lingkungan 23 hingga 43 tahun ini dikatakan menerima upah membungkus barang terlarang ini sekitar RM800 hingga RM2,500. Ekoran itu mereka ditahan mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Dan kesemua barang rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis JSJK Kompleks Kerajaan Bukit Perdana Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut. Ini adalah hasil kerjasama dari kejiranan tersebut yang melihatkan satu pelakuan yang amat luar biasa di kawasan tersebut. Apa yang saya ingin katakan di sini ialah untuk mana-mana pihak yang melihatkan kegiatan yang luar biasa di kejiranan mereka hendaklah melapor kepada polis. Sebab itu kita adakan amanita sebagainya. Kita perlu untuk melihat kiri dan kanan kita untuk memastikan bahawa kegiatan-kegiatan jenayah ini dapat sama-sama kita mementeraskan supaya dia tidak berlaku. Orang ramai juga dinasihatkan tidak membeli produk cetak rompak kerana ia hanya merugikan industri perfilman negara. Dua beranak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alustar atas 420 tuduhan menyeleweng bahan api bersubsidi. Bapa berusia 70 tahun itu dan anaknya 41 tahun masing-masing didakwa atas 140 tuduhan menyeleweng minyak diesel dan petrol bersubsidi. Kedua-dua tertuduh yang juga pengarah sebuah syarikat pemborong diesel di Pengkalan Kundo, Kuala Kedah didakwa melakukan kesalahan antara bulan September dan November tahun lalu. Ia membabitkan bahan bakar bernilai antara 36,720 liter dan 109,770 liter bagi setiap kes. Mereka juga berdepan 140 lagi pertuduhan yang didakwa dilakukan atas nama syarikat milik mereka. Seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas tuduhan membunuh suaminya di sebuah kedai perabot di Cica, Kubang Kerian, Kota Baru 4 September lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Magistrate Nik Habri Muhammad mengarahkan tertuduh yang berusia 37 tahun dihantar ke Hospital Permai Johor Bahru untuk menjalani pemeriksaan mental selama sebulan. Manakala pembantu rumahnya yang juga warga asing berdepan tuduhan bersubahat melakukan pembunuhan itu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin dengan syarat mendapat surat pengesahan daripada pihak Kedutaan Indonesia. Sebutan semula kes ditetapkan 19 Oktober depan. Seorang penganggur berdepan hukuman penjara 20 tahun selepas mengaku bersalah menikam seorang pesara polis hingga parah. Tertuduh 32 tahun melakukan kesalahan tersebut di sebuah kedai kopi di Manil, Kuala Terengganu. Ketika kejadian pada 11 September, mangsa sedang minum bersama 5 orang lagi rakan. Tertuduh dengan menggunakan sebilah gunting datang ke kedai tersebut dan menikam lengan kiri mangsa sebelum melarikan diri. Magistrate Rozianti Muhammad Hanafi mengarahkan tertuduh menjalani ujian mental di Hospital Permai di Johor. Seorang pelajar universiti yang sedang nyenyak tidur dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki di pangsapurinya di Lendu, Melaka. Mangsa yang bertindak melawan cedera parah apabila dia ditikam sebelum dirompak oleh suspek. Butirannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999.
Mangsa yang tinggal bersama 4 lagi rakan ditikam suspek sebanyak 5 kali di bahagian dada dan sekali di bahagian tangan. Suspek sempat melarikan diri dengan terjun dari tingkat 1 Pangsapuri bersama 2 kunci kereta dan 3 beg duit milik mangsa dan rakannya. Walau bagaimanapun, pihak polis berjaya menahan 4 individu termasuk seorang wanita bagi membantu siasatan. Pemeriksaan lanjut di rumah suspek menjumpai 2 kunci kereta yang dipercayai hasil rompakan selain 5 buah telefon bimbit, parang dan kerambit. Mangsa dilaporkan stabil di Hospital Melaka. Satu sindiket dada antarabangsa bernilai 11 juta ringgit berjaya dilumpuhkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor. Nilai rampasan berkenaan adalah yang terbesar dilaporkan sepanjang tahun ini. Sindiket yang dijalankan di sebuah makmal memproses dada sintetik dalam sebuah ladang di Labis Segamat Johor itu dikesan pihak polis sejak awal tahun ini. Selain merampas pelbagai jenis dada, 10 individu juga ditahan dan dipercayai ahli kumpulan kongsi gelap Geng 36 dan 21. Polis turut menyita wang tunai lebih RM38,000 serta 17 buah kenderaan bernilai 1.2 juta ringgit. Seorang bekas tentera yang berusia 50 tahun ditahan dan disiasat kerana disyaki terlibat dalam kejadian letupan bom di Kampung Baru Subang, Sungai Buloh. Dalam kejadian itu, mangsa Chong Mei Lun, 40 tahun, dilaporkan hampir maut apabila bom tangan yang diletakkan di bawah keretanya meletup. Siasatan mendapati mangsa mempunyai pertalian darah dengan isteri suspek dan motif kejadian dipercayai cemburu. Sementara itu, seorang lelaki berusia 33 tahun yang pernah menjadi sasaran penyerang 8 bulan lalu maut ditembak dari jarak dekat di Taman Desa Cemerlang, Johor Bahru. Mangsa dipercayai ditembak sekurang-kurangnya 3 kali. Motif kejadian masih disiasat dan 1 pasukan khas ditubuhkan bagi mengesan penjenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ingat, jenayah membawa padah dan saudara, tanpa ruang dan peluang, jenayah dapat dikurangkan. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang maklumat maupun aduan, salurkan melalui email dan juga laman sosial Facebook 999 seperti yang kami paparkan. Dan kami di 999 ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada penonton di seluruh negara. Saya Hadin Hussein, Assalamualaikum dan salam.